Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana terus kekal dan juga setia bersama kami di saluran berita RTM TV1 dan penstreaman secara dalam talian di RTM Klik pada malam ini. Tidak terlambat untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Radio Sedunia dan juga buat penggiat-penggiat radio, inilah masanya untuk kita menterjemahkan dan juga mentransformasikan radio untuk penyiaran tanah air. Malam ini kita akan bercakap berkenaan tentang memperkasa TVET. Sudah pasti ia sebuah bidang berkemahiran yang diberikan penumpuan oleh pihak kerajaan. Saban tahun puluhan bilion diperuntukkan untuk memastikan agar memperkasa TVET ini akan dapat direncana dan juga dicapai objektifnya. Namun sebegitu, bagaimanakah impaknya, outputnya dan juga sambutan bagi TVET untuk merekayasa talent ataupun bakat-bakat yang berdaya saing dan juga berkemampuan dalam menjadikan TVET ini sebagai satu bidang pilihan kerjaya. Untuk bercakap lebih lanjut berkenaan tentang memperkasa TVET pada malam ini, saya Mak Bersati bersama dengan kita di studio pada ketika ini ialah Tuan Muhammad Rizan Hassan, Setiausaha Agung Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran PKPB. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah. Terima kasih bersama kami dalam bicara nanti pada malam ini. Juga secara dalam talian adalah Profesor Teknologi Dr. Muhammad Sattar Rasul, Pengerusi Pusat Kajian Pembudayaan STEM, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Apa khabar Prof? Baik, terima kasih Prof bersama dengan kami. Kita akan bersua kembali dengan Prof seketika nanti. Kita teruskan dengan Cik Rizan terlebih dahulu untuk kita bercakap lebih lanjut berkenaan tentang memperkasa TVET. TVET ini sudah pastinya suatu bidang berkemahiran. Boleh kita katakan antara bidang separa kemahiran tinggi dan juga bidang berkemahiran tinggi. Ada beberapa cambahan dan juga ada beberapa variasi dalam penawaran TVET ini. Cuma di peringkat tempatan pada ketika ini, bagaimanakah sambutan TVET boleh kita gambarkan atau ilustrasikan kerana untuk menjadikan TVET sebagai satu bidang pilihan kerjaya dan juga bidang pilihan institusi pendidikan anak-anak muda ini, apakah ia menjadi satu bidang pilihan yang dikatakan sebagai menawarkan sesuatu yang menarik? Saya sebenarnya suka untuk menarik perhatian semua pemain-pemain TVET dan juga pemain industri untuk kembali kepada semangat TVET itu sendiri. Di mana semangat TVET itu sendiri, kalau kita tengok definisi di peringkat UNESCO, ialah TVET for all. Okey, maksudnya untuk semua. Bila untuk semua ni ada dua fokus yang paling cemerlang yang harus diberi penumpuan, iaitu intervensi sosial dan juga intervensi kerjaya. Sebab itu kalau TVET for all, akhirnya ialah ada dua, iaitu ke mana ada tuju je, iaitu soal kerjaya. Dan satu lagi adalah TVET yang boleh membasmi kemiskinan, TVET yang boleh menangani isu-isu pengangguran ataupun isu-isu sosial. Okey, jadi bercakap pasal TVET ni, selalunya saya akan membangkitkan perkara kumpulan sasar yang mana sebenarnya yang kita fokuskan ataupun yang kerajaan sediakan insentif ataupun inisiatif supaya sambutan itu benar-benar dapat dirasakan. Ya, betul, 10 tahun dulu TVET mendapat sambutan yang amat hangat sehingga kan isu dana pun tak cukup, pinjaman tabung kemahiran pun tak ada, rungutan demi rungutan, institusi tumbuh bagai cendawan. Waktu itu ledakan industri ya? Ya. Tetapi kalau kita tengok selepas COVID ni, of course semakin parah sebenarnya. Institusi latihan kemahiran awam maupun swasta berhadapan dengan kesukaran mendapatkan penyertaan golongan belia untuk mendalami latihan TVET ni. Tetapi sebenarnya trend itu telah dilihat 3 tahun sebelum COVID lagi. Apabila isu penyertaan yang semakin kurang. Ini memberi gambaran bahawa teknologi telah mengubah cara pemikiran anak muda kita. Teknologi telah mengubah cara anak muda kita bekerja. Teknologi juga telah mengubah cara kehidupan. Tetapi TVET di negara kita masih lagi bercakap tentang soal polisi, soal dasar. Tapi soal minat dan potensi anak muda yang memilih TVET itu tidak jelas. Sebab itu akhirnya kesannya hari ini apabila industri dalam pelbagai sektor sekalipun merungut, bukan saja tidak ada tenaga kerja, bukan saja isu mismatch, tetapi juga menghadapi masalah tak ada pekerja. Supply tak ada. Supply itu tak ada. Tapi macam mana nak ada supply, sebab untuk tempoh yang sekian lama, 3 tahun sebelum COVID lagi pun, trend tu dah nampak akan kesan cabaran besar yang dihadapi tu hari ini. Sebab tu kalau kita nak menangani isu kekurangan tenaga kerja berkemahiran, kan, kita tidak boleh lagi berbangga dengan sistem yang sedia ada. Sebaliknya, latihan yang bersifat in situ, maksudnya latihan di tempat kerja. Maksudnya kalau tahun lepas 77% yang digembar-gemburkan oleh Malaysian Productivity Corporation, yang mengatakan lepas SPN
tak pergi belajar. Institusi latihan atau tak bersama belajar. Tetapi kalau dia masuk ke alam pekerjaan dengan kelayakan akademik yang rendah, tak jadi masalah sekiranya tempat kerja itu boleh diangkat sebagai satu tempat latihan kemahiran yang mana dalam satu tempoh tertentu boleh juga dipersijilkan. Yang ini tidak berlaku. Sebab itu sukar sebenarnya untuk industri menyokong penuh hasrat yang amat berhormat Perdana Menteri. Walaupun tidak mustahil, tapi sedikit sukar. Kerana mungkin dari segi soal autonomi, soal persijilan, soal sokongan kepada persijilan untuk mereka yang memasuki alam pekerjaan akademik yang rendah dan membina pengalaman mereka di tempat kerja, dan di tempat kerja diangkat sebagai satu proses latihan. Kalau itu tidak ada, sedikit sebanyak akan memberikan satu cabaran yang besar dalam TVET kita hari ini. Mengapa kita bercakap berkenaan tentang memperkasa TVET ini dari segi demand and supply-nya? Kerana demand di peringkat industri, khususnya kepada perindustrian, perkilangan, sektor-sektor teknologi, robotik, IR 4.0, memerlukan pekerja yang separa berkemahiran dan juga berkemahiran tinggi dalam menyelenggara dan juga memastikan agar mekanisasi ataupun otomasi itu akan dapat dijalankan. Cuma apa yang menjadi persoalannya ini, apakah the industry requirement meet qualification ataupun kemahiran-kemahiran yang dimiliki oleh pelajar-pelajar TVET ataupun lepasan-lepasan TVET ini, Tuan? Dia berkait rapat dengan soal tidak berlakunya transfer of knowledge dan transfer of teknologi daripada industri ke institusi latihan. Ya, memang betul. Memang banyak institusi latihan kemahiran awam, swasta yang mempunyai kerjasama dengan industri. Tetapi ia lebih bersifat kepada on-job training, lebih bersifat kepada Tetapi dari sudut sejauh mana pakar-pakar industri itu berada dalam institusi latihan, itu boleh dipersoalkan. Dan sejauh mana industri memberi komitmen dari segi perkongsian teknologi di mana mungkin menyumbang mesin untuk keperluan logistik ataupun bahan guna habis kepada institusi itu, saya fikir itu tidak banyak institusi yang dapat daripada industri. Okey, sebab itu saya selalu katakan industri juga perlu mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi, bukan saja asyik merungut tentang ketidakpadanan semata-mata, tapi perlibatan dari segi itu juga harus berlaku. Sebab untuk menguruskan sebuah institusi latihan TVET ini bukannya murah, bahan guna habisnya cukup tinggi sebab dia melakukan kerja yang real. Kan, dia aktiviti kerja sebenar, hands on. Jadi dia bukan satu perkara yang mudah. Itu belum lagi kita bercakap sejauh mana tenaga pengajar perlu juga sentiasa upgrade dia punya upskilling kemahiran mereka, bukan saja menjalani latihan di institusi, tapi juga perlu mempunyai pengalaman di tempat kerja yang sebenar. Tetapi itulah kenapa industri tidak begitu bersungguh untuk ada partisipasi di dalam pembangunan latihan TVET di institusi latihan. Mungkin dari segi soal polisi, dari segi soal dasar ataupun dari segi soal administrasi yang memberi bebanan kepada industri. Sebab industri akhirnya dia adalah business oriented. Yang mana soal ROI dan sebagainya juga harus mesra kepada mereka. Kan? Untuk apa dia terlibat dalam pembangunan latihan jika soal administrasi akhirnya memberi bebanan kepada pakar-pakar mereka itu sendiri. Kan, ini yang berlaku. Sebab kalau kita tengok memang banyak inisiatif kerajaan. Kita ada academic infantry, graduate infantry, skim perantisan nasional, replacement for, terlalu banyak program-program yang ada yang sebenarnya bagus, tetapi dia tidak mendapat sokongan penuh industri hanya disebabkan soal administrasi yang menyebabkan industri tidak dapat memberi izin kepada pakar mereka untuk berkarya di dalam institusi. Mereka juga perlu memikirkan kos dan juga output pada penghasilan produk dan sebagainya. Tuan Rizan, kita nak beri laluan kepada Dr. Satar seketika. Doktor, apabila kita bercakap berkenaan pembudayaan STEM, sains, teknologi, engineering dan juga matematik, ini suatu perkara yang penting kerana Malaysia masih lagi sebuah negara yang digambarkan sebagai consumer, bukan negara producer.
berbanding antara beberapa negara-negara lain yang sudah pun mula mengeluarkan produk-produk mereka sendiri, automasi mereka sendiri, malah hasil rekaan teknologi dan juga hasil RBT mereka itu sendiri. Jadi dalam perihal TVET STEM dan juga menghasilkan bakat-bakat yang bukan sahaja akan menggunakan teknologi tetapi menghasilkan teknologi, apakah kita boleh ke arah impian tersebut, Doktor? Ya, terima kasih atas soalan tu. Maaf suara agak serak ni. Okey, ya, STEM ni sebenarnya ramai yang kurang jelas peranan dia. STEM ni dia merentas semua kurikulum dan kita memang memperkasakan STEM ataupun menggunakan pendekatan STEM ni untuk melahirkan bakat baru. Bakat baru yang kita harapkan sebenarnya adalah seseorang ataupun kemenjadian atau modal insan yang inovatif, inventif, kreatif dan entrepreneurial skill, mempunyai entrepreneurial skill. Jadi 4 perkara ini memang boleh diperolehi dengan satu kaedah pembudayaan STEM yang baik. TVET sendiri sebenarnya kehilangan elemen tersebut. Okay. Jadi disebabkan itu saya melihat dalam beberapa kajian yang kita jalankan, TVET ini lebih cenderung kepada melahirkan sesuatu yang bersifat kita kata procedural. Okay. Procedural, melaksanakan sesuatu itu menggunakan teknologi yang sedia ada. Jadi apabila pendekatan STEM itu tidak meresap masuk di dalam institusi TVET, kita tak dapat melahirkan pelajar yang inventif ataupun graduan yang inovatif, inventif, entrepreneurial dan juga mempunyai ciri-ciri apa yang kita bakat, kita katakan identiti STEM itu. Dan kita berkobar-kobar menyatakan kita mempunyai lulusan TVET yang banyak, tetapi asas kepada lulusan TVET itu untuk berinovasi di industri itu masih rendah. Ini dapat ditunjukkan dalam kita punya maklumat Global Innovation Index, kita terbelakang dan juga pelbagai keadaan di mana kita negara yang mengguna pakai teknologi. Jadi pembudayaan STEM ni sangat penting. Dia ada beberapa fungsi, iaitu yang paling utama adalah melahirkan masyarakat STEM, itu STEM citizen, yang mana semua orang tahu betapa pentingnya sains, teknologi, engineering dan matematik. Dan yang seterusnya di dalam institusi TVET itu, mereka harus memahami supaya mereka dapat menghasilkan produk yang boleh diterima untuk dipasarkan dan akhirnya menjadi satu sumber pendapatan kepada negara dan sebagainya. Jadi itu elemen tu yang kita nampak kekurangan di dalam institusi TVET itu dalam memperkasakan STEM. Berbalik kepada tadi, saya juga ingin menyentuh beberapa persoalan yang berkaitan dengan TVET tadi itu, iaitu kenapa tidak mendapat sambutan dan sebagainya. Kalau saya boleh mencelah, dia disebabkan terlalu banyak institusi TVET, tetapi itu sebenarnya tidak menjadi isu kalau keharmonian institusi TVET itu ada. Tetapi ada institusi TVET yang tidak berkemampuan, yang menjadi satu orang kata pusat latihan yang tidak begitu cekap hingga menyebabkan under enrollment kepada yang lain-lain. Okay. Dan yang seterusnya memang peranan industri itu sangat diperlukan. Kalau kita lihat kerajaan memang menggalakkan ataupun sedang berusaha untuk melibatkan GLC, itu government lead company dan juga industri. Ini saya melihat memang tidak berlaku kerana institusi TVET banyak adalah bekerja ataupun melahirkan pelajar. Itu saja tanggungjawab mereka. Penglibatan industri dalam menentukan kebolehpasaran itu tidak jelas lagi. Jadi itu salah satu menyebabkan kita kata sambutan dan juga kebolehpasaran itu kurang. Terima kasih. Seketika tadi doktor bercakap berkenaan tentang isu institusi-institusi yang ada study ataupun ada students yang tidak mempunyai bilangan student yang mencukupi. Jadi perkara ini mungkin kita akan bangkitkan seketika nanti bersama dengan Tuan Rizan dan juga Dr. Sata untuk kita bercakap lebih lanjut tentang penawaran TVET, sambutannya dan apakah antara penghasilan dapat memenuhi objektif TVET kebangsaan yang telah pun ditetapkan oleh pihak kerajaan. Oleh itu kita akan kembali selepas ini, semuanya dalam Bicara Naratif.
saya ucapkan jutaan terima kasihlah kepada persatuan-persatuan restoran India Muslim, persatuan restoran India yang mana mereka sambut seruan kerajaan ni supaya untuk membantu golongan B40 ni lah. Kita tahu ramai yang tak mampu untuk masuk restoran untuk makan. Hari ini mereka boleh makan dengan harga RM5 yang dikenalkan oleh kerajaan. Membantulah golongan B40 dalam menghadapi situasi ekonomi yang semakin mencabar ni, semua barang-barang keperluan naik harga sebagainya. Jadi mungkin ini salah satu inisiatif kerajaan lah untuk membantu golongan B40. Dan harapannya menu rahmah ni menyeluruh lah ke seluruh negara. Bijak labur hidup makmur. Semua mahu kaya, tapi jangan salah langkahnya. Jika terpedaya hidup sengsara, macam-macam skim yang ada mesti faham mana dilabur. Lesen SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, laman web Investmart jawapannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Radio tidak mengenal jarak dan rintangan, sentiasa dekat di hati kita di mana jua. Radio juga mempunyai daya tarikannya tersendiri melalui suara, muzik dan efek suara. Radio juga dapat merangsang imajinasi menerusi suara jurehebah atau DJ yang berupaya mengurangkan rasa sunyi, mampu mengalihkan pendengar dari masalah dan kebimbangan. Peningkatan jumlah stesen radio dan peluasan siaran radio adalah kelebihan yang bukan sahaja menyumbang kepada pembangunan nasional menerusi peluang pekerjaan yang wujud, malah ia menyumbang kepada pembangunan ekonomi. Peranan utama radio sebagai penyampai maklumat, hiburan dan pendidikan kepada masyarakat dapat dilihat sebagai ejen pembangunan negara ke arah masyarakat Malaysia harmoni dan madani. Dengan tema Radio dan Keamanan pada tahun 2023 ini, saya Suhaini Sulaiman, Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Digital Malaysia ingin mengucapkan Selamat Hari Radio Sedunia 2023. Radio merupakan salah satu media penyiaran utama selain TV dan masih digunakan sebagai saluran menyebar luas maklumat, sumber hiburan serta relevan hingga ke saat ini. Seiring peredaran waktu, radio telah mengalami pelbagai inovasi teknologi yang menjadikan radio sentiasa mendapat tempat di hati rakyat. Hari Radio Sedunia yang diraikan setiap tahun pada 13 Februari adalah untuk menghargai peranan dan sumbangan radio sebagai media penyiaran informasi dan platform hiburan di seluruh dunia. Sempena sambutan tahun ini, UNESCO mengangkat radio dan keamanan sebagai tema utama. RTM melalui 34 stesen radio berkonsepkan penyiaran awam akan terus memastikan mesej keamanan dan keharmonian kepada masyarakat disalurkan bagi mengekalkan perpaduan selaras dengan konsep Malaysia Madani. Keamanan yang kita kecapi kini membuktikan semangat cintakan negara sentiasa dipupuk tanpa jemu. Marilah kita bersama-sama menjaga keamanan negara demi kesejahteraan semua ke arah meneguhkan konsep Malaysia Madani. Selamat Hari Radio Sedunia 2023 kepada seluruh penyiar radio RTM daripada saya, Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi dan Digital. Teruskan kecemerlangan anda dalam menyampaikan maklumat dan hiburan. #Radio and Peace. Bersama kembali bicara naratif memperkasa TVET. Dr. Satta masih di talian, Doktor?
Ya, saya masih di talian. Doktor, saya tertarik apabila seketika tadi doktor bercakap berkenaan tentang kekurangan pelajar di beberapa institusi TVET. Kita sedia maklum penawaran kursus-kursus kemahiran TVET ini bukan hanya ditawarkan oleh satu kementerian, tetapi mungkin 7 atau 8 kementerian kesemuanya, KBS, KPT, namakan apa sahaja. Banyak kursus-kursus dan institusi yang menawarkannya. Apabila yang berlaku pada ketika ini adalah institusi yang dinamakan sebagai major ataupun yang mempunyai nama yang besar juga mengalami masalah kekurangan pelajar. Jadi ini menimbulkan persoalan. Katanya sebelum ini adalah kita melahirkan ramai graduan TVET saban tahun. Tetapi yang sebaliknya berlaku, institusi TVET ini menghadapi masalah kekurangan pelajar dan pada akhirnya nanti akan menghasilkan masalah untuk menghasilkan supply dan juga demand kepada pekerja-pekerja dalam bidang kemahiran TVET ini. Mungkin punca kepada masalah ini, Doktor. Okey. Ya, kalau mengikut data, ini saya ambil petik daripada IPTA ataupun ILKA. Memang pada 2018 kita ada lebih kurang 88,000 pelajar ataupun enrolment TVET itu. Kemudian semakin menurun kepada tahun berikutnya 78,000 dan kini ada lebih kurang 73,000. Jadi dia ada banyak punca. Salah satunya adalah yang paling besar menyumbang kepada punca mereka sudah orang kata kurang minat pada TVET ini. Mereka melihat pengajian yang kita kata sangat sukar juga untuk diikuti tetapi tidak menjanjikan kebolehpasaran ataupun kepekerjaan apabila mereka graduan dan juga gaji yang setimpal dengan apa yang mereka pelajari. Jadi ramai pelajar-pelajar ataupun yang daripada lulusan-lulusan tertentu selepas SPM, mereka terus menceburi satu bidang yang kita panggil gig economy. Itu salah satu punca di mana lulusan TVET tidak mendapat tempat yang menarik di industri. Saya melihat itu kerana dalam kajian kami memang mendapati data menunjukkan penurunan ini berlaku disebabkan faktor tersebut. Kebolehpasaran TVET ini kalau kita tengok dalam mana-mana data pun sangat tinggi. Tetapi analisis itu kita kadang-kadang orang kata mungkin tidak terperinci. Kalau disebut oleh sesuatu institusi atau kementerian itu, kebolehpasaran 94%, 98% TVET. Tetapi sebenarnya kebolehpasaran itu bukan dalam bidang yang mereka ceburi. Ada yang membuka bidang pekerjaan sendiri. Ada yang juga bekerja sebagai apa kita kata rider Grab dan sebagainya. Dan itu pun diambil kira sebagai kebolehpasaran. Jadi itu punca sebenarnya di mana peluang pekerjaan itu sangat kurang untuk pelajar. Sedangkan kita mempunyai lulusan yang tidak ramai. Kalau kira Malaysia nak dibandingkan dengan beberapa negara jiran, penduduknya tak ramai dan juga pelajar yang dikeluarkan setiap tahun pun dalam lingkungan 300,000 keseluruhan dan 75,000 bagi lulusan TVET. Tetapi kita tidak ada satu perjanjian ketetapan bahawa mereka ini boleh mendapat pekerjaan. Jadi apa yang tadi saya sebut tadi, GLC dan industri kena memainkan peranan supaya masalah ini berakhir. Dia bekerjasama dengan institusi secara jelas supaya pelajar ini dapat mendapat pekerjaan dan mendapat pekerjaan yang baik dengan gaji yang baik. Itu yang hasrat kerajaan sedang laksanakan. Dan transformasi ini sangat besar dan institusi pengajian tinggi ataupun ILKA saya kira belum bersedia itu. Mereka menganggap bahawa kerjasama industri GLC itu adalah seperti yang mereka buat networking dan biasa dalam pembangunan kurikulum. Tetapi tidak, hasrat yang terkini yang saya lihat adalah institusi itu diterajui oleh GLC. Dan hasil keluaran institusi itu akan terus diserap ke dalam industri, GLC dan industri. Ini memang patut dilakukan. Institusi TVET tidak boleh lagi bermegah dengan cara pendidikan, mengeluarkan pelajar dengan diploma dan sebagainya, ijazah, dan tidak dapat menjamin pelajar mendapat pekerjaan dan tidak dapat menjamin pelajar boleh
lestari di dalam pekerjaan dan mendapat gaji yang baik. Kalau kita tengok lulusan TVET kita mendapat gaji yang sangat rendah. Jadi faktor itu saya kira yang paling besar. Faktor yang kedua menyebabkan kekurangan ni disebabkan oleh serakan oleh institusi yang terlalu banyak melaksanakan program yang sama. Jadi satu punca pelajar hendak dikongsi kepada 1248 orang kata institusi TVET. 595 ILKA di bawah Institusi Latihan Kemahiran Awam. Jadi bagaimana taburan ini berlaku? Jadi pertumbuhan satu institusi itu menyebabkan institusi yang sudah bertapak, sudah established terkubur program-program mereka. Kalau dilihat memang ada program-program yang telah dijumutkan disebabkan tidak ada pelajar dan sebagainya. Ini adalah disebabkan tidak ada penyelarasan yang baik. Disebut seperti seolah-olah ada penyelarasan tetapi tidak ada. MQA bukan menyelaras program. MBOT pun tidak menyelaraskan program. BN dengan ETAC-nya, Engineering Technology Accreditation Council, pun tidak menyelaraskan program. Mereka hanya memberi akreditasi. Jadi, kita tidak melihat kepada asas kita berapa bilangan pelajar dan bagaimana taburan ini harus berlaku. Itu puncanya. Jadi, dua faktor itu tidak ada jaminan kerjaya dan satu lagi tidak ada penyelarasan yang baik antara kementerian ataupun institusi TVET dalam menawarkan program TVET. Okey, Dr. Sata tadi menyebut berkenaan penawaran gaji yang bermaruah dan juga mungkin career progression dan juga turut disentuh berkenaan tentang penyelarasan. Kita ada Majlis TVET Kebangsaan tetapi itu mungkin tidak mencukupi untuk memastikan agar adanya satu sinergi penawaran khusus-khusus TVET khususnya kepada beberapa agensi kementerian 7 atau 8 kementerian yang menawarkan TVET. Apakah terlalu banyak institusi dan kementerian menawarkan TVET menyebabkan masalah penyelarasan dan juga masalah sinergi itu agak kurang berhasil untuk dilaksanakan? Saya tadi Prof ada kata tentang keharmonian TVET itu. Saya rasa banyak kementerian bukan satu isu yang amat besar. Okey. Sebab setiap kementerian dia ada dia punya core business dia. Okey. Kalau macam luar bandar dia tahu fokus dia TVET kepada komuniti contohnya. Okey. Kalau macam KDN dia ada jabatan penjara dan sebagainya, dia pun ada buat TVET yang fokus kepada kumpulan yang berisiko. Okey. Dan dia ada kumpulan-kumpulan sasar yang tertentu. Okey. Cumanya ialah bila berlaku persaingan siapa nak jadi champion ini yang jadi satu masalah besar sehingga terlupa kepada problem statement kumpulan-kumpulan sasar ni tadi. Sebagai contoh, okey, kalau penawaran khusus itu yang sifatnya adalah kemahiran asas untuk bekerja sebagai junior technician ke bawah kan memang perlu ada sebab itu jawatan yang paling banyak sehingga industri terpaksa bergantung kepada pekerja asing. Maksudnya khusus tu perlu banyaklah ada. Okey. Tetapi kalau semuanya bercakap tentang nak melahirkan technician level ke atas, akhirnya khusus yang patut ada ni jadi tak ada, kan? Jadi kita industri dia akan selalu cakap kita tak ada supply daripada institusi latihan. Okey. Sebab semuanya bercakap tentang nak gaji tinggi dan sebagainya sehingga kan lupa bahawa ada satu kumpulan ni yang tertinggal. Sebab itu saya minta pemain TVET kembali kepada semangat TVET for all tu tadi. Kan supaya inisiatif ataupun insentif yang diberikan itu jelas kepada kumpulan yang mana. Sebab saya percaya kumpulan-kumpulan tertentu ni, katakanlah kumpulan belia berisiko ataupun kumpulan belia tercicir ataupun kumpulan belia yang hilang daripada radar pendidikan iaitu belia need, not in employment, not in education, not in training. Okey. Mereka sedar mereka tidak akan dapat pergi ke jawatan yang technician level ke atas. Tetapi dia ada keinginan untuk mengubah taraf hidup mereka. Okey. Jadi dia mencuburi bidang TVET yang berkemahiran rendah. Okey. Tetapi laluan tu akses itu tak ada. Atau kalau ada pun terlalu minima ataupun khusus yang mereka minat berdasarkan bakat dan potensi mereka tu mungkin tak ada. Sebab itulah akhirnya kumpulan-kumpulan begini dia
berada di dalam market dalam keadaan yang memberi ancaman risiko dan sebagainya. Ya, apakah Encik Rizan mencadangkan bahawasanya penawaran khusus TVET kebanyakan pada ketika ini terlalu beraras tinggi? Ya, memang terlalu beraras tinggi. Sedangkan kalau kita pergi ke semua industri, kan, jawatan yang paling banyak adalah yang dipanggil direct labor ni tadi, iaitu jawatan technician supervisor yang ke bawah. Okey, sebab itu saya menyambut baik kalau ada hasrat kerajaan tentang TVET community, mungkin perantisan yang mana mereka masuk ke alam pekerjaan walaupun dengan kelayakan akademik yang rendah, tapi TVET itu berlaku di tempat kerja. Ya, ini adalah transformasi yang saya harapkan berlaku apabila bercakap tentang pelibatan industri di dalam pembangunan TVET negara kita. Bukan sekadar pembinaan networking, on-job training untuk buat research itu, research ini. Itu mungkin kepada kumpulan-kumpulan tertentu. Kumpulan-kumpulan yang mungkin mempunyai kelayakan akademik yang baik. Tapi bagi kumpulan masyarakat terkebawah juga harus kita lihat, sebab akhirnya TVET ini ada dua yang perlu menjadi pegangan kita sebagai pejuang TVET, iaitu intervensi sosial dan juga intervensi kerjaya. Ya, okey. Dr. Sata, sedikit berkenaan tentang penawaran kursus TVET ini seperti yang dinyatakan oleh Tuan Rizan tadi, terlalu beraras tinggi. Apa yang kita faham berkenaan kurikulum tidak boleh juga diabaikan berkenaan tentang academic base. Apakah ini juga turut menjadi pull factor ataupun menyukarkan progression para pelajar itu dalam bidang pembelajaran, kerana disangkakan TVET ini adalah bidang kemahiran, sebaliknya perlu belajar berkenaan tentang teori, akademik dan juga perkara-perkara yang berkaitan tentang STEM. Jadi apakah matlamat visi dan misi STEM itu sebenarnya menjadi antara kesukaran yang perlu dihadapi oleh para pelajar ini? Ya, betul. Saya pernah bercakap bahawa beberapa program ataupun institut ni mempunyai kurikulum yang kita kata terlebih daripada yang sepatutnya. Jadi yang ini yang sebenarnya berlaku, iaitu kecairan kemahiran TVET itu sendiri. Jadi masing-masing berlumba untuk menjadi yang champion tadi itu, sehingga mereka nak membangunkan ataupun menawarkan program-program yang pada asalnya mereka sepatutnya berfokus kepada kemahiran-kemahiran tertentu. Jadi kurikulum ini kadang-kadang kita kata terlebih dari yang sepatutnya, hingga menyebabkan pelajar terpaksa struggle dan sebagainya, menghabiskan masa yang panjang untuk orang kata melengkapkan pengajian mereka. Jadi menilai semula kurikulum itu perlu. Memang kita tahu dalam peringkat TVET ni kita tak boleh sama ratakan semua, kerana ada peringkat TVET yang kita kata vocational training. Jadi kemahiran spesifik. Yang itu adalah fokus daripada Kementerian Sumber Manusia, Jabatan Pembangunan Kemahiran, dan dalam kemahiran spesifik itu ataupun kemahiran vocational itu pun ada peringkat tertinggi. Jadi fokus ke situ. Tapi sekarang ni kalau kita lihat, mereka juga nak ke arah akademik kurikulum. Pakai satu kurikulum yang saya kira akademik, dan akhirnya akan menyebabkan kecairan. Ini sedang berlaku. Walaupun sama ada yang bersetuju, ada yang sangat tidak bersetuju dengan saya. Saya percaya kecairan itu berlaku dan dia akan jadi satu kita kata terlebih, kurikulum yang melebihi apa yang sepatutnya, dan kurikulum yang menjadi sepatutnya fokus kepada kemahiran tapi tidak fokus kemahiran. Jadi kita kena hati-hati dengan kurikulum ataupun akreditasi ini. Kalau mereka yang mendengar ni, COPTPA itu, COPTPA itu sebenarnya adalah satu kurikulum yang agak bagi saya bahayalah. Kerana dia akan menyebabkan kemahiran spesifik itu kurang dan menyebabkan terlalu tinggi untuk pelajar yang aras akademiknya rendah. Itu juga bila sampai ke politeknik dan sebagainya, masing-masing berlumba untuk menjadi melahirkan graduan yang hebat, sehingga kurikulum tu jadi terlalu complicated bagi pelajar tersebut. Sedangkan mereka nak lahirkan semi professional, sepatutnya fokus kepada orang kata industrial punya facilities ataupun sistem dan sebagainya. Tapi itu kurang berlaku. Dia seolah masuk kelas, keluar kelas, ambil subjek dan begitu. Dan ini tak berlaku di Jerman dan Korea. Untuk mereka menghabiskan satu semester 8 subjek
dengan kredit sekian, tapi tidak ada relationship between industry. Every semester ataupun every subjek yang diambil. Subjek itu terlalu theoretical. Jadi bagaimana nak melahirkan pelajar yang kita kata memenuhi keperluan industri? Keperluan industri memerlukan mereka mempunyai fungsi yang tertentu. Kalau di peringkat yang tinggi lagi, mungkin tidak mengapa, tetapi semua berlumba-lumba untuk menghasilkan program yang sedemikian. It defeat the purpose lah, Doktor. Defeat the purpose. Dan semua nak jadi champion. College community pun satu ketika untuk lifelong learning, kalau kita lihat, adakah lifelong learning itu berlaku dengan baik? Program diwujudkan homegrown program. College community, college vocational wujudkan homegrown program, iaitu diploma teknologi dan sebagainya untuk mendapat pengiktirafan. Apa sebenarnya tujuan melahirkan pelajar TVET ini? Jadi kita akan sambung seketika nanti, Doktor, insya-Allah. Kita akan lanjutkan perbualan dan juga perbincangan kita. Sebenarnya kita kembali dan kita nak berehat seketika dalam bicara naratif. Ini Bob. Bob adalah seorang penyelam marin. Setiap hari, Bob mendapati semakin banyak plastik dihanyutkan ke dalam laut. Kesannya boleh mengakibatkan jumlah plastik melebihi daripada hidupan laut menjelang 2050 jika tindakan tidak diambil. Dianggarkan 50% plastik yang dihasilkan adalah plastik sekali guna dan 13 juta tan plastik dihanyutkan ke laut. Kerana sayangkan alam sekitar, Bob mengambil inisiatif membersihkan sisa plastik. Kita semua boleh memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar. Hindari plastik sekali guna. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Ancaman dan serangan cyber berupaya menyebabkan berlakunya pelbagai insiden, antaranya ketirasan data, kecurian maklumat peribadi, pencerobohan, penggodaman, penipuan dalam talian serta skam, buli cyber dan sebagainya. Insiden sebegini berlaku disebabkan penggunaan teknologi dan internet yang tidak selamat, tanpa amalan terbaik yang sewajarnya. Justru, isu keselamatan cyber perlu diberi perhatian oleh semua pihak termasuk individu pengguna internet. Sempena sambutan Hari Keselamatan Internet 2023, saya menggesa semua pengguna internet untuk sentiasa berwaspada dan berhati-hati ketika berada di alam cyber sewaktu menggunakan internet, media sosial dan lain-lain aplikasi. Gunalah kemudahan teknologi ini dengan positif, berhemah dan penuh tanggungjawab bagi mewujudkan komuniti cyber madani. Selamat Hari Keselamatan Internet 2023. Sentiasa bijak, sentiasa selamat, bersama-sama ke arah kesejahteraan cyber. Seiring pergerakan zaman, radio tetap memainkan peranannya yang paling utama, menyampaikan, menghiburkan, menenangkan kesemua para pendengar tanpa ada had sempadan dengan tema radio dan keamanan. Sentiasa tetap relevan selamanya. Selamat Hari Radio Sedunia daripada kami di RTM. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Hari Radio Sedunia merupakan hari kebanggaan bagi semua yang bekerja dalam bidang penyiaran radio di seluruh dunia. Hari Radio Sedunia adalah penting sebagai usaha menghargai mereka yang pernah atau sedang bekerja dalam industri radio di seluruh dunia sekaligus
mengakui kekuatan radio yang mampu memberikan kesan yang besar dan keuntungan kepada semua individu dalam menyampaikan maklumat. Dengan tema Radio dan Keamanan pada tahun 2023 ini, saya serta seluruh warga Kementerian Komunikasi dan Digital ingin mengucapkan selamat Hari Radio Sedunia tahun 2023. Bersua kembali dalam bicara naratif. Dr. Sata, materi talian, Doktor? Ya, saya. Okey. Doktor, menyedari hakikat, kita juga perlu menyesuaikan dengan kerangka industri tempatan. Kita terkenal Malaysia adalah sebuah mungkin yang menjalankan dalam industri elektrik dan juga elektronik, automotif dan juga mungkin beberapa industri hiliran yang dirasakan banyak memberikan sumbangan kepada ekonomi negara. Jadi, tidakkah pada ketika ini kita perlu memikirkan bahawasanya penawaran khusus-khusus kemahiran sama ada TVET semi berkemahiran tinggi itu perlu disesuaikan mengikut kepada bidang kepakaran dan juga bidang keperluan ekonomi asas negara dalam mungkin ekspor dan juga import? Ya, memang sepatutnya keselarian tu ada di antara penawaran ataupun pengeluaran dengan keperluan industri itu. Jadi itu yang salah satu daripada saranan kerajaan itu, iaitu GLC tadi mengambil alih institusi yang mana kita tahu keperluan industri itu akan menyebabkan kebolehpasaran pelajar itu meningkat. Jadi itu salah satu perkara yang patut dilakukan. Jadi apabila industri dan GLC mengambil alih institusi TVET ini, dia akan menyebabkan kebolehpasaran meningkat dan satu lagi kesepadanan keperluan itu. Apa yang diperlukan? Berapa ramai teknologi, engineers dan juga operators yang mempunyai kemahiran-kemahiran yang tinggi. Sekarang ini institusi TVET tidak tahu semua tu sebenarnya. Mereka hanya mendengar secara orang kata mungkin umum saja. Tetapi kalau kita ingin membangunkan kita kata negara kita untuk menjadi sebuah negara yang kita kata punya ekonomi yang tinggi, boleh menjadi negara yang ekspor dan sebagainya, keperluan ini harus di sinergi antara industri dengan institusi mesti berlaku secara terus. Institusi tidak boleh membiarkan pelajar keluar tanpa mendapat pekerjaan. Dan juga mereka perlu memastikan pelajar mendapat pekerjaan di tempat ataupun peringkat pengajian mereka sesuai dengan kita kata jawatan di tempat industri itu. Bagaimana nak laksanakan kalau institusi sendiri tidak bekerjasama dengan industri? Kalau industri tidak terlibat, jadi sasaran itu tidak akan berlaku. Jadi supaya sasaran itu dan juga orang kata kebolehpasaran belajar itu ditentukan dengan jelas, ini harus dilakukan. Dan di mana institusi TVET tidak boleh lagi orang kata terlalu obses dengan programnya tanpa memikirkan keluaran mereka yang mendapat pekerjaan dan sebagainya. Yang ini saja yang boleh menentukan kelangsungan bakat kita dan juga ke arah sebuah negara yang memang boleh melahirkan pelajar yang berinovatif, inventif dan akhirnya boleh menjana pendapatan untuk negara. Ya. Okey, Tuan Rizan, penawaran khusus itu perlu selari perkembangan dan juga evolusi semasa. Kalau bercerita tentang industri dan juga teknologi, ia saban hari akan semakin berkembang dan juga berevolusi. Namun apakah penyediaan asas kepada penawaran kurikulum, subjek dan juga mungkin kandungan pengajaran dan pembelajaran TVET kita ini boleh dikatakan masih lagi tidak seiring dengan perkembangan dan juga evolusi yang sedang berlaku pada ketika ini? Sudah tiba masanya. Pertama sekali, antara perkara ramailah orang bercakap perlibatan industri kan. Tetapi kadang-kadang nak pergi satu-satu industri pun memang payah. Tapi di negara kita ni, dalam industri-industri negara kita ni,
mereka ada dipanggil Industry Lead Body, ILB. Industry Lead Body, yang mana Industry Lead Body ini juga boleh berperanan besar kepada pembangunan TVET di negara kita. Okey. Dan tiba masanya juga kita perlu memberi akses seluasnya kepada mana-mana persijilan, bukan hanya kepada persijilan tertentu saja, yang mana akhirnya industri lihat sukar untuk memenuhi prosedur polisi dan sebagainya. Sebab itu sudah tiba masanya juga industri lead body yang ada di negara kita, kalau elektronik lah, mereka juga boleh mempersijilkan, boleh mengeluarkan sijil-sijil yang mana boleh disetarakan dengan persijilan yang dah sedia ada. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab macam tadi, macam saya kata tadi, bagi mereka yang memasuki alam kerja dengan kelayakan akademik yang rendah, mungkin kalau dia kekal bekerja 1 tahun, bukan sekadar dia bergelar pekerja, tetapi dia melihat tempat kerja adalah tempat lifelong learning mereka. Tetapi apakah persijilan yang boleh diberikan kepada kumpulan ini? Kan, kalau ILB boleh diberikan autonomi untuk mempersediakan kumpulan ini, saya pasti landscape TVET negara kita benar-benar berorientasikan industri, dia akan bergerak dengan lebih laju lagi. Okey, bagi mereka yang memasuki institusi seperti yang Prof cakap tadi sebagainya, tak mengapalah, dia boleh pakai sijil kemahiran Malaysia ke diploma kemahiran Malaysia dan sebagainya, pelbagai sijil yang sedia ada daripada industri degree dan sebagainya. Kan, itu bagi kumpulan yang begitu. Tapi bagi kumpulan yang bagi kumpulan yang teramai sekali, iaitu golongan technician ke bawah atau dalam industri kita panggil direct labor. Kumpulan ini juga harus diraikan kerana pelibatan dia di tempat kerja dan meminta pengalaman di tempat kerja juga adalah satu proses pembelajaran TVET yang mungkin kita panggil dia latihan kemahiran tidak formal. Tetapi ini perlu juga diberi satu pengiktirafan, kan? Dan ini juga akhirnya nanti akan membudayakan masyarakat kita dengan TVET. Kan, sebab semangat TVET for all itu tadi membuka akses yang seluasnya kepada semua. Bagi mereka yang nak masuk institusi latihan kemahiran awam, pergi. Kalau nak masuk politeknik ke, nak masuk mana sekalipun swasta, pergi. Tapi bagi mereka yang nak masuk ke alam pekerjaan pun tak ada halangan, sebab dia masuk alam pekerjaan pada masa yang sama, industri juga memperakukan pengalaman dia di tempat kerja itu. Itu juga industri sudah bersedia untuk mungkin memberi pengiktirafan atau pensijilan kepada pekerja-pekerja yang sudah berada dalam satu tempoh masa yang lama dalam bidang pekerjaan tersebut. Ini memerlukan mungkin kita duduk semeja dengan pihak industri, dengan pihak GLC, malah dengan pihak industri supaya dapat merealisasikan usaha menggunakan accreditation of prior learning untuk memberikan persijilan. Apakah boleh direalisasikan pada ketika ini? Dia boleh dijadikan satu perkara yang saya nak kata dalam istilah boleh jadikan satu perkara wajib, yang mana kumpulan yang nak disantuni ini dia dapat lihat bahawa kalau dia masuk ke alam pekerjaan pun dalam kenaikan akademik yang rendah, dia nampak career pathway dia dengan lebih jelas. Tapi sekarang ni tidak berlaku. Bila dia masuk ke alam pekerjaan dengan kelayakan akademik yang rendah, dia akan rasa selama-lamanya dia akan jadi operator pengeluaran, tahap yang begitu. Tapi kalau budaya tu dapat kita tunjukkan, budaya baru ini dapat ditunjukkan kepada kumpulan-kumpulan yang macam ni, dan industri juga menyokong, saya percaya landscape pembangunan TVET negara kita ni akan membuka akses yang seluasnya. Dan itulah sebenarnya yang benar-benar kita beri tanggungjawab yang besar kepada industri untuk benar-benar terlibat dalam memberikan latihan. Okey, orang akan bercakap soal modul dan sebagainya lah. Okey, biasanya institusi pengajian tinggi ini memang dia akan modul macam mana. Bagi kami di industri, work instruction ataupun SOP di tempat kerja tu dalam penghasilan produk itu boleh dikonvert sebagai modul latihan. Cuma institusi pengajian tinggi ataupun institusi latihan TVET ni perlu membantu industri, sebab industri tak ada kepakaran yang itu.
Kan ini yang diharapkan sebenarnya akan berlaku apabila kita nak bercakap tentang perlibatan industri dalam pembangunan TVET. Menyesuaikan mungkin tugas kerja itu kepada kerangka modul dalam aspek pembelajaran akademik ataupun kemahiran seperti ini memerlukan setiap pihak duduk semeja dan juga mendapat perbincangan yang lanjut. Tuan Rizan dan juga Dr. Sata, kita nak kembali berehat seketika dan kita akan kembali dalam bicara naratif. Apa hal kita ni? Kejabaan biasa turun. Syuk. Buatnya nanti dia record video kau marah-marah. Lepas tu dia viral kan. Lepas tu nanti orang kata kau ni macam something jalanan. Macam mana? Tak boleh, Baan. Orang macam ni kalau kita biarkan, menyusahkan orang lain ni. Syuk, cuba kau bayangkan kalau kau kena tangkap nanti. Apa jadi dengan anak bini kau? Ada kau fikir? Takutlah saya, Baan. Kesian tak ada siapa nak tolong anak bini saya kat rumah. Syuk, biarkan. Tugas ni biarkan pihak berkuasa yang jalankan kerja dia orang. Tugas kita patuhi undang-undang jalan raya. Kita jangan ikut perangai macam dia. Kalau Abang cakap macam tu, baiklah. Sikap anda mengubah segalanya. Kawal emosi dan patuhi undang-undang jalan raya. Pernah tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dadah. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Radio merupakan salah satu media penyiaran utama selain TV dan masih digunakan sebagai saluran menyebar luas maklumat, sumber hiburan serta relevan hingga ke saat ini. Seiring peredaran waktu, radio telah mengalami pelbagai inovasi teknologi yang menjadikan radio sentiasa mendapat tempat di hati rakyat. Hari Radio Sedunia yang diraikan setiap tahun pada 13 Februari adalah untuk menghargai peranan dan sumbangan radio sebagai media penyiaran informasi dan platform hiburan di seluruh dunia. Sempena sambutan tahun ini, UNESCO mengangkat radio dan keamanan sebagai tema utama. RTM melalui 34 stesen radio berkonsepkan penyiaran awam akan terus memastikan mesej keamanan dan keharmonian kepada masyarakat disalurkan bagi mengekalkan perpaduan selaras dengan konsep Malaysia Madani. Keamanan yang kita kecapi kini membuktikan semangat cintakan negara sentiasa dipupuk tanpa jemu. Marilah kita bersama-sama menjaga keamanan negara demi kesejahteraan semua ke arah meneguhkan konsep Malaysia Madani. Selamat Hari Radio Sedunia 2023 kepada seluruh penyiar radio RTM daripada saya, Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi dan Digital. Teruskan kecemerlangan anda dalam menyampaikan maklumat dan hiburan. #Radio and Peace. Baik, kita bersua kembali dalam bicara naratif terus bersama dengan Dr. Sata. Masih di talian, Doktor, untuk kita menyimpulkan pada malam ini. Doktor, memperkasa TVET ini bukan hanya kita boleh berbicara di bibir, tetapi memerlukan aspirasi semua pihak. Memerlukan aspirasi bukan sahaja di pihak pentadbiran, kerajaan, pihak kementerian, institusi dan juga pihak swasta dalam memainkan dan juga bekerjasama untuk melihat modul-modul TVET, isi kandungan TVET, outputnya dan juga yang lebih penting adalah penghasilan pekerja-pekerja berkemahiran dalam bidang TVET ini dapat direalisasikan. Apakah kita terlalu banyak membuang masa kepada perkara-perkara bersifat struktural yang menyebabkan usaha untuk memperkasa dan menjenamakan TVET semakin terkebelakang, Doktor? Ya, sebenarnya kita tidaklah terkebelakang sangat, malah tidak terkebelakang pun. Tetapi kita mempunyai satu sistem TVET yang kompleks sebenarnya, kompleks. Kadang-kadang ada yang sudah mempunyai fokus yang tertentu, sudah berada di dalam laluan track yang betul, tetapi disebabkan perubahan-perubahan tertentu, tangan-tangan yang mengusik menyebabkan sistem TVET itu menjadi bercelarut. Jadi sinergi antara institusi TVET,
dan juga industri dan juga institusi di sekolah sendiri. Saya kira di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia itu KPM sendiri harus memainkan peranan kerana itulah sumber kita kata pelajar kita. Jadi di situ sebenarnya adalah keperluan untuk institusi TVET memahami apa tujuan mereka memberi pengajian kepada pelajar TVET itu. Apa tujuan? Adakah hanya dengan untuk memberi sekeping ijazah ataupun tujuan dia untuk melahirkan individu yang kita kata boleh lestari di dalam kehidupan mereka. Baik. TVET ini is part of social well-being sebenarnya. Dia tak boleh satu-satu institusi TVET ni perform seperti universiti. Okey. Dia kena faham matlamat dia. Jadi tak boleh terlalu orang kata membuatkan program TVET itu seperti program di sini. Jadi sinergi antara industri itu sangat-sangat penting. Okey, baik. Terima kasih Dr. Satta bersama dengan kami pada malam ini. Terus saja kepada Tuan Rizan untuk kita menyimpulkan TVET ini ada pihak yang skeptikal menganggap ia sebagai second class berbanding kepada bidang akademik yang lain yang lebih terhadapan. Jadi bagaimana kita menjenamakan supaya TVET tidak dipandang second class, bukan saja dari segi modul, penawaran, tetapi juga kepada penghasilan pekerja-pekerjanya. TVET ni untuk semua. Okey. TVET ni untuk semua dan untuk semua kumpulan. Okey. Sudah tiba masanya kita turun ke peringkat paling bawah ke sekolah untuk bercakap tentang sekolah ke kerjaya. Tidak lagi bercakap tentang sekolah ke institusi pengajian, sekolah ke universiti. Masuk universiti ada segala-galanya contohnya kan, tidak. Tetapi bila kita bercakap tentang sekolah ke kerjaya, elemen kerjaya itu sudah ada. Maksudnya elemen masuk ke institusi latihan TVET ataupun universiti itu dah ada di dalam kerjaya itu. Supaya adik-adik kita mendapat gambaran yang jelas apa yang dia nak jadi di masa akan datang. Okey. Dan saya percaya ibu bapa mempunyai kesedaran yang baik. Cumanya bila macam Prof cakap itu terlalu kompleks jalan ceritanya tu, itu memberi satu kebimbangan. Sebab hari ini apa saja keadaan, bukan saja ibu bapa, belia kita sendiri sudah pandai bercakap tentang jaminan masa hadapan. Bukan saja jaminan dari segi pendapatan, tapi jaminan dari segi kerjaya, hala tuju kerjaya, dan juga mereka tidak lagi bercakap tentang standard of living, tapi bercakap tentang quality of life. Maksudnya bercakap tentang kualiti kerja, kualiti di tempat kerja, kualiti kehidupan, dan ini harus kita pandang serius. Okey, ia memerlukan aspirasi semua pihak untuk kita terus bergerak ke hadapan dan juga terus pantas dalam menjenamakan dan juga memperkasa TVET. Terima kasih Tuan Rizan bersama dengan kami. Terima kasih Dr. Satta bersama kami dalam Bicara Dan Hati pada malam ini. Memperkasa TVET suatu tugas yang mungkin bukan mudah, tetapi ia juga tidak sukar untuk merealisasikan hasrat penghasilan pekerja-pekerja berkemahiran di bawah industri TVET dan juga untuk memberi ruang pekerjaan kepada anak-anak muda dan juga golongan belia. Terima kasih bersama kami. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.